Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua murid-murid satu Lavender? Khabar. Khabar baik. Semua sihat ke? Syukur alhamdulillah. Sehat. Okey, murid yang baru masuk, nanti cikgu ambil kehadiran kejap lagi Okey, pertama sekali cikgu nak ucapkan terima kasih kepada murid. Adriana baru masuk. Okey Adriana, nanti cikgu ambil kehadiran Okey, terima kasih yang hadir pada pagi ini. Cikgu ucapkan tahniah kerana awak bersama-sama dengan cikgu untuk kita teruskan pelajaran kita pada hari ini secara atas talian. Okey, tanpa melengahkan masa, cikgu akan Okey, so hari ni kita dah masuk kepada PDPR bilangan ke-30. Okey, 30 matematik tahun 1, iaitu hari ni kita nak belajar tentang 6.1.3 membanding dua atau lebih ukuran panjang objek menggunakan unit bukan piawai. Maksudnya kita nak buat banding. Banding ni maksudnya kita nak tengok siapa yang lagi panjang, siapa yang lagi pendek, siapa yang lagi tinggi, siapa yang lebih rendah dan sebagainya. Itu kita panggil banding lah. Okay, so tadi Adriana baru masuk. So cikgu ambil kehadiran Adriana. Ada lagi tak murid yang baru masuk? Cikgu tak ambil kehadiran dia lagi. Setakat ni kita ada Adriana, Arisa, Auni, Dia, Inara, Hafi, Irfan, Mawar, Putra, Sarah, Syahira dan Syifa. Ada lagi tak murid lain yang baru masuk, cikgu tak ambil kehadiran lagi? Kalau ada, bagi tahu nama. Tak ada Okey, so kalau tak ada, kita sambunglah. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita masuk pelajaran yang seperti mana yang cikgu cakap tadi. Sebelum cikgu pergi jauh sikit, kita patah dulu pergi kepada hasil kerja awak pada minggu lepas, iaitu pada 22 hari bulan September. 22 bulan September ni ramai yang hantar lah, ada sikit je tak hantar. Itu pun cikgu kejar-kejar juga. Ada yang hantar lah, ada juga yang tidak menghantar. Okey, cikgu ucapkan tahniah kepada murid yang dah hantar. Cikgu dah masukkan markah-markah semua murid yang dah hantar ini ke dalam kelas dojo. Jadi markah yang awak dapat pada hari ini yang cikgu tunjuk tu adalah markah terkini. Okey, markah yang paling latest. Okey, ini yang murid yang dah hantar lah. Yang tak hantar tu nanti tengoklah macam mana cikgu mesej personal ke atau macam mana. Okey, tahniah kepada murid yang dah hantar. Ini pada 22 hari bulan hari Rabu. Okey. Hari ni, okey, seterusnya pada tarikh hari Khamis minggu lepas 23 hari bulan September. Ini adalah murid yang telah pun menghantar tahniah. Kebanyakan murid semua dah hantar lah dalam ni. Yang hadir hari ni semuanya hantar. Okey. Okey, cuma Mawar dia hantar quiz lah, quizzes. Tak apa, salah satu pun boleh. Nak hantar dua-dua pun boleh. Hantar dua-dua dapatlah markah lebih. Kalau hantar satu je dapat 10 je. 10 atau 7. Kalau hantar dua-dua dapat 15 atau 12. So tengoklah. Awak hantar 2 dapatlah banyak. Hantar 1 dapat sikit je tapi dapat markah juga. Okey. So terima kasih. Okey, cikgu akan bacakan sikit kedudukan dalam kelas dojo. Ni adalah markah awak yang baru-baru ni lah. Okey, setakat ni nombor 1 ialah Muhammad Hafi Ikram. Tepuk tangan sikit. Tahniah kepada Muhammad Hafi Ikram dengan markah 507 mata. Tahniah Naib Johan Nur Arisa Nazmin 506 mata. Tahniah juga. Beza 1 mata saja dengan Hafi. So boleh pecut lagi tu Ketiga Muhammad Putra Al-Alim 490 mata. Tempat keempat Dia Inara dengan 490 mata. Dan tempat kelima Auni Zahra dengan 488 mata. Okey, cuma tempat ketiga, keempat dan kelima memang rapat lah. Tempat pertama dan kedua dia agak jauh sikit dengan tempat ketiga. Jadi masih lagi ada masa, masih lagi boleh pecut kawan-kawan ni. Sebab dulu pun ramai juga yang dapat nombor 1. Murid yang dapat nombor 1 sebelum ni dah terjatuh dah. Okey, maknanya dia dah kena kejar dengan murid-murid lain. Maksudnya murid-murid tu
Boleh kejar lagi sebenarnya Ada masa lagi sebab kita ber-PDPR ni lama lagi ni. Mungkin sampai hujung tahun. Okey, tahniah lah kepada murid yang berjaya. Yang tidak berjaya jangan sedih. Ada masa lagi, usaha lagi supaya awak boleh berjaya. Okey. So, cikgu terangkan sikit peraturan kita pada hari ni macam biasa. Kita hadir kelas online 15 minit sebelum cikgu mula kelas. Selalunya cikgu akan buka lagu dululah bagi seronok sikit kan. Pastikan kamera awak buka supaya cikgu boleh nampak. Okey, sebaik-baiknya kamera tu buka. Okey, kedua, sila tutup mikrofon. Macam sekarang ni senyap kan. Semasa cikgu sedang bercakap, sedang cikgu mengajar awak, tolong tutup mic lah supaya tak bising. Okey, seterusnya buka mic bila cikgu suruh sahaja. Okey, pastikan awak duduk di tempat yang sesuai dan selesa. Berpakaian bersih, dalam keadaan dah bersedia, bukan baru bangun tidur. Mesti dah bersedia, dah mandi semua, dah makan, dah bersedia dah nak belajar. Okey, seterusnya membaca doa sebelum menuntut ilmu. Baca doa dulu masing-masing. Okey, kemudian cikgu akan tambah 5 markah kepada murid yang hadir Google Meet hari ini. So hari ini siapa yang datang dapat 5 markah. Okey, tambah 5 markah lagi kepada murid yang masukkan buku aktiviti dalam Padlet. Cikgu akan tambah 5 markah untuk hasil kerja yang cemerlang. 2 sahaja markah kalau hasil kerja awak tu ada salah. Ada banyak salah lah. Tapi awak hantar juga. Tapi banyak salah, cikgu tambah 2 sahaja. Sekiranya awak bising, cikgu akan potong 2 markah. Okey, ni biasalah cikgu akan bagi tahu. Okey, baiklah. So, kita teruskan dengan slot kita yang pertama sekali. Kita nak tengok dulu video jom ukur dan banding panjang. So, tolong tengok video ni betul-betul sebab nanti cikgu akan tanya soalan. Okey, cikgu akan tanya soalan. So, kalau siapa yang tak tengok nanti dia tak boleh nak jawab. Okey? Kita tengok sama-sama video ni, tak lama, sekejap je. Bismillahirrahmanirrahim. Hello adik-adik. Hari ini kita akan belajar mengukur. Mengukur. Jom kita belajar sama-sama. Baiklah, teacher akan mengukur menggunakan klip kertas. Macam mana kita mau ukur menggunakan klip kertas? Macam mana nak Kita ukur? tengok sama-sama. Ini ialah buku latihan. Kita akan ukur berapa panjangkah buku latihan ni menggunakan klip kertas. Macam mana kita nak ukur panjang buku latihan menggunakan klip kertas? Okey, cuba tengok macam mana dia buat. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 klip kertas bagi mengukur. Okey, bagi mengukur buku latihan, kita memerlukan 8 klip kertas. Dengar betul-betul nanti soalan cik tanya nanti. Ukur panjang buku latihan. Seterusnya, kita ukur pula pembaris. Ukur pembaris. Kita ukur menggunakan klip kertas. Klip kertas juga yang sama Sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 klip kertas bagi mengukur pembaris. Ada 10 klip kertas yang digunakan untuk mengukur pembaris. Okey, jom tengok. Bolehkah adik-adik bezakan yang manakah lebih panjang? Yang mana lebih panjang? Buku latihan ataupun pembaris? Kita tengok ya. Pembaris lebih panjang daripada buku latihan. Okey. Seterusnya, teacher mau tanya, bolehkah adik-adik bezakan yang manakah lebih pendek? Adakah pembaris ataupun buku latihan? Pembaris atau buku latihan yang lebih pendek? Buku latihan lebih pendek berbanding pembaris. Wah, tahniah adik-adik. Baiklah. Okey, kita dah habis video tentang jom belajar mengukur objek.
Okey, kita tengok kepada beberapa soalan yang cikgu nak tanya. Okey, yang pertama sekali. Okey, penilaian lisan ni cikgu nak tanyalah. Jom jawab soalan ini. Okey, berdasarkan video tadi, berapakah panjang buku latihan? Okey, cikgu nak pilih. Siapa murid nak kena jawab ni? Okey, murid yang kena jawab itu ialah Sarah. Okey, Sarah, berapakah panjang klip buku latihan tadi? 8. 8. Very good. Okey, kita tulis dekat situ 8. Memang tak adalah, awak tak ada lagi latihan ni. Nanti kita buat sama-sama. Guna buku Okey, sekarang ada 8 klip kertas. Okey. Tak apa nampak ni, cikgu tebalkan sikit pen dia. Okey. 8 klip kertas. So kita nampak kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, seterusnya. Berapakah pula panjang bagi pembaris? Okey, cikgu nak minta siapa yang nak kena jawab ni? Cikgu nak minta Syahira Dania. Berapakah pula panjang bagi pembaris? 10. 10. Bagus. Siapa tengok video tadi mesti boleh jawab. So, 10 klip kertas. Kat sini kita nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. 10 klip kertas. Okey, seterusnya. Soalan yang berikutnya. Jawab soalan ini. Bandingkan panjang kedua-dua objek ini. Maksudnya dia suruh bandingkan. Manakah lebih panjang, manakah lebih pendek. Okey, so pembaris apa dia? Buku latihan apa dia? So cikgu nak tanya. Siapa dua orang murid cikgu nak tanya. Yang pertama sekali ialah Syifa. Syifa, cikgu nak tanya, pembaris yang warna coklat ni, jawapannya lebih panjang ke lebih pendek? Panjang ke pendek? Panjang ke pendek? Tengok pembaris ni. Lebih panjang ke lebih pendek? Panjang ke? Panjang ke pendek? Syifa bagi tahu kat mak ya. Apa jawapannya Syifa? Panjang, cikgu. Lebih panjang. Betul Syifa, lebih panjang kan? Lebih panjang. Okey, betul. Sebab kita tengok tadi pembaris ialah 10. 10 klip kertas panjangnya. Okey. Buku latihan ialah 8 sahaja. Okey, so sekarang terima kasih kepada Syifa. Okey, kita minta murid seterusnya untuk jawab untuk buku latihan pula. Irfan, jika pembaris lebih panjang, buku latihan apa dia? Irfan, buku latihan apa dia? Pendek. Lebih pendek, pandai. Okey, kita tulis dekat situ lebih pendek. P-E-N, pen, D-E-K, pendek. Okey, selesai dah kita buat perbandingan. So, hari ni kita nak belajar ni je. Lebih panjang, lebih pendek, lebih tinggi dan lebih rendah, lebih dekat dan lebih jauh. Okey? So, hari ni kita nak belajar benda tu. Okey, seterusnya kita akan imbas balik semula pelajaran kita masa hari tu untuk mengukur panjang. Sajalah cikgu nak ingat balik semula kan. Nanti ada yang tak ingat. Tapi dalam bahasa Inggeris. Latihan ni dalam bahasa Inggeris. Tapi cikgu akan bacakan dalam bahasa Melayu. Okey, nanti awak bagi tahulah jawapan dia apa. Okey, kita tengok sama-sama Fill in the missing numbers. Maksudnya isi tempat kosong dengan nombor yang betul. Okey, pencil is apa dia? Pencil sharpness long. Maksudnya dekat sini, pensel ni panjang dia berapa sharpener? Okey, cikgu nak minta tolong. Siapa nak kena jawab ni ya? Cikgu nak minta Hafi Ikram. Sorry. Berapakah
panjang pensel ini jika ikut sharpener? 4. 4. Okey, tengok betul atau salah. Okey, kita check Okey. Okey, jawapan awak betul. Terima kasih kepada Hafi. Okey, soalan seterusnya. Soalan kedua. Ada berapakah kerang bagi panjang seekor ikan? Okey, cikgu minta Dia Inara. Berapakah panjang bagi seekor ikan? Berapa kerang? Dia Inara, 3 ke atau 2? 2. 2. Okey, kita tengok betul atau salah. Betul. Tahniah. Lagu dia. Okey, seterusnya kita minta kepada Auni Zahra untuk jawab soalan berikutnya. Isi tempat kosong. Panjang kunci ini adalah berapa blok? Kejap panggil ibu jap. Panggil ibu. Cuba awak tengok sendiri. Tak payah panggil ibu. Awak tengok je. Dalam gambar ni ada berapa panjang blok? Biru dan warna putih. Berapa panjang dia? Biru ni 1, putih ni 1. Berapa? Biru ni 1, putih ni 1. Berapa? Berapa blok? Senang je ni. Boleh Auni? Yang warna putih ni 1, yang warna biru ni 1. 1 tambah 1 berapa? 2. 2 lah. Nampak 2 ni. 1, yang ni 2. So 2 panjangnya. Okey, senang je ni. 2 je. Okey, soalan seterusnya. Okey, cikgu nak minta Adriana Syaura. Berapakah panjang ikan ini? Berapa blokkah panjang ikan ini? 3 atau 4? 3. 3. Warna biru 1, warna putih 1, warna biru 1 lagi. 1, 2, 3. So, jawapan dia 3. Okey, senang je kan? Okey, soalan seterusnya. Terima kasih dan tahniah kepada Adriana. Okey, soalan seterusnya kita minta Putra. Berapakah panjang krayon ini mengikut kelip kertas? Putra, berapakah panjang krayon ini mengikut kelip kertas berwarna biru? 3. 3. Okey. 3. Betul jawapan awak. Nice job. Okey. Terima kasih. Kita minta murid seterusnya. Mawar. Berapakah panjang sudu ini mengikut coklat? 5 atau 4? 4. Betul. Tahniah diucapkan. Okey, seterusnya kita minta murid berikutnya. Arisa Nazmin. Soalan berikutnya. Okey, berapakah panjang gunting ini mengikut blok? Arisa Nazmin, berapakah panjang gunting ini mengikut blok? 4. 4. 1, yang biru ni 1, putih ni 2, biru ni balik 3 dan putih belakang ni 4. So 1, 2, 3, 4. Senang je. Okey? Tapi buat dalam bahasa Inggeris lah. Okey, soalan seterusnya. Terima kasih pada Arisa. Kita minta murid berikutnya Dia Inara. Berapakah panjang skru ini mengikut blok? Adakah 1 atau 2?
2. Okey, kita tengok. Betul. Tahniah diucapkan kepada Dia Inara. Okey, seterusnya cikgu nak minta Adriana Syaura. Okey, berapakah panjang bateri ini mengikut wang shilling penny? Apa dia share ni? 2. 2. Betul jawapan awak 2 tapi tadi dia terlari pula soalan dia. Okey, betul jawapan dia ialah 2. Okey, kita ada 3 lagi 2 lagi soalan Okey, terima kasih kepada Adriana. Okey, soalan seterusnya kepada Mawar. Berapakah panjang garpu mengikut biskut krim cracker? 4. Betul. Okey, soalan terakhir. Oh, berjoget-joget dia. Okey, soalan terakhir. Ni tadi dah jawab kan? Okey, kita letak jawapan dulu. Kita pilih soalan lain. Sekejap Okey. Murid yang perlu menjawab soalan seterusnya ialah Syahira Dania. Berapakah panjang siput ini? Berapakah blok panjang mengikut blok siput ini? 2. Okey. Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada semua murid yang telah berjaya menjawab soalan 10 soalan ulang kaji sebentar tadi. Yang tadi kita belajar tu ulang kaji. Okey? So cara nak mengukur menggunakan ukuran bukan piawaian. Okey, macam-macam lah kita guna kan. Guna klip kertas lah, guna pemadam lah, guna blok dan sebagainya. Okey, so hari ni kita buat perbandingan. Kita belajar dulu praktis murid 1. Okey, cikgu akan pilih panjang pemadam sama dengan berapa duit shilling, panjang pensel sama dengan berapa duit shilling warna seposin. Adakah pensel ini lebih panjang, lebih pendek atau sama panjang daripada pemadam? Okey, cikgu akan pilih seorang terus lah. Seorang je, seorang akan jawab satu soalan ni terus. Okey, cikgu nak minta Hafi Hafi, soalan kepada awak, praktis murid 1. Panjang pemadam sama dengan berapa duit shilling seposin? 8. 8. Pemadam. Bukannya pensel. Ni pemadam yang warna merah biru ni. Berapa? 3. Okey, kita tulis kat situ 3. Okey, soalan seterusnya untuk awak juga Panjang pensel sama dengan berapa duit shilling? 10 sen. 8. Okey, soalan dia kita buat perbandingan. Pensel apa dia daripada pemadam? Lebih panjang ke, lebih pendek ke atau sama panjang? Lebih panjang. Betul. Jawapan dia ialah lebih panjang. Pensel lebih panjang sebab pensel ukurannya ialah 10 wang shilling. 8 wang shilling. Tetapi pemadam hanya 3 wang shilling saja. Sebab itulah kita panggil pensel ni lebih panjang. Okey, terima kasih kepada Hafiz sebab Hafiz jawab 3 soalan. So cikgu tambah 3 soalan, 3 markah kepada Hafiz. Okey, soalan seterusnya. Siapa yang dapat jawab ni soalan dia untunglah. Sebab dia jawab 3 soalan terus. Okey, soalan praktis 2. Cikgu jimat masa sikit lah ya. Okey, soalan praktis murid 2 iaitu mengukur berus gigi dan juga gunting. Murid yang perlu menjawab ialah Irfan. Okey. Irfan, panjang gunting sama dengan berapa wang shilling? 9. Gunting Irfan?
Bukannya berus. Gunting yang warna merah tu. Berapa? 3. Tak betul. Cuba tengok balik duit shilling yang diperlukan untuk nak ukur gunting. Sampai sini je Ifan. Berapa? Cuba kira. 1 gunting dia sampai sini je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? 7. Jadi panjang gunting sama dengan 7 Ifan, bukannya 9. Okey, soalan seterusnya Ifan jawab Yang ni cikgu tak tolong tau. Panjang bukan kayu ni, silap Ni bukan kayu. Ini adalah berus gigi. Minta maaf soalan ni tak betul. Berus gigi. Okey. Panjang berus gigi sama dengan berapa duit shilling? Panjang berus gigi sama dengan berapa duit shilling? 9. Okey, so kita jawab soalan ni. Gunting apa dia daripada berus gigi? Lebih panjang, lebih pendek atau sama panjang? Lebih panjang. Gunting lebih panjang. Adakah awak pasti lebih panjang? Lebih pendek. Sebab gunting kan hanya 7 saja. Okey. Berus gigi 9. Jadi nampaklah dekat situ gunting lebih pendek daripada berus gigi. Okey, minta maaf kayu ni tersilap ni. Okey. Soalan seterusnya, soalan ketiga. Okey, terima kasih kepada Irfan. Okey, cikgu tambah 6 markah pada Ifan. Okey, soalan praktis murid 3 ialah gambar antara pengetip kuku. Tahu tak pengetip kuku? Tahu kan? Nak ketip potong kuku tu. Dan juga batang aiskrim paddle pop. Okey, so cikgu nak minta tolong seorang murid untuk bagi tahu cikgu, kita ukur dulu. Cikgu nak Syifa. Syifa, berapakah panjang pengetip kuku? Sama dengan berapa wang shilling? Cuba kira. Cuba Syifa kira ada berapa wang shilling untuk panjang pengetip kuku yang warna perak ni. Berapa? Berapa? 6. 6 cikgu. Okey, Syifa cakap 6. Okey, betul Syifa, 6. Okey, cuba Syifa kira yang soalan kedua pula Panjang batang aiskrim sama dengan berapa 10 sen? Tadi kita buat ketik kuku kan. Sekarang kita kira batang aiskrim pula. Berapa? Cuba kira. Lagi. Berapa Syifa? Berapa? 6 cikgu. Okey, Syifa cakap 6 Okey, cikgu tulis 6 Okey, so dekat sini pengetik kuku ada 6, batang aiskrim pun 6 juga.
Jadi pengetip kuku ni lebih pendek ke, lebih panjang ke, atau sama panjang dengan batang aiskrim? Okey. Sama panjang. Dua ni sama panjang ke kakak? Betul tak kakak? Sama panjang kan? Mereka dua-dua 6 duit shilling. Jadi kita namakan dia apa Syifa? Sama panjang. Panjang. Okey. Terima kasih. Terima kasih maknya juga bantu saya. Okey, so kita tambah markah Syifa. Okey, terima kasih kepada Syifa kerana menjawab soalan praktis murid yang ketiga. Okey, baiklah murid-murid semua. Semua orang dah tak sabar nak guna buku aktiviti kan? Tadi tengok je. Sekarang nak menulis pula. Okey, sekarang semua orang buka buku aktiviti Matematik Jilid 2 muka surat 49. Tuliskan hari iaitu hari Rabu dan juga tarikh 29 September 2021. Okey, semua orang keluarkan buku aktiviti muka surat 49 hari Rabu 29 September 2021. Okey, ada lagi tak murid yang baru masuk, cikgu tak ambil kehadiran dia? Sebelum cikgu start balik semula. Ada tak murid yang cikgu tak sebut langsung nama dia tadi? Dia masuk tapi cikgu tak sebut langsung. Tak ada Puteri ada tak Puteri? Puteri tak ada Selalunya Puteri ni dia masuk. Okey, tak apa. So yang ini sahaja yang datang. So kita sambung balik. Aktiviti 3, tulis panjang objek. Okey, dekat dalam aktiviti 3 ni kita nampak ada 5 objek yang diukur menggunakan duit 10 sen, iaitu bateri, gam, berus gigi, apa dia? Okey, berus gigi, bunga ros dan juga pensel. So sekarang ni kita ada 5 objek yang kita nak ukur. Okey, sekarang kita jawab dulu soalan A. Okey, soalan A cikgu pilih, kita start daripada atas ya. Okey, kita minta Adriana Syaurah. Panjang pemadam, panjang gam sama dengan berapa wang shilling? Cuba tanya. Cuba jawab, berapa panjang dia? Gam. Berapa? 7. Bagus. Very good. 7. Tahniah kepada Adriana. Okey, kita minta murid seterusnya. Nur Arisa Nazmin. Panjang gam sama dengan 7, 10 sen. Okey, panjang bateri pula sama dengan berapa duit shilling 10 sen? Arisa, sila jawab. Bateri berapakah panjangnya? 4. Very good. 4. Terima kasih kepada Arisa. Okey, cikgu tambah markah Arisa. Okey, murid yang seterusnya ialah Sarah Aisyah. Sarah, panjang bunga mawar atau bunga ros sama dengan berapa wang shilling 10 sen? Cuba kira dari sini. Pandai. 12. Berapa? 12. 12. Okey, pandai. Letak kat situ 12 12. Okey, terima kasih kepada Sarah, Tahniah. Siapa boleh jawab sendiri tu lagi bagus ya. Okey, lagi baguslah cuba kira sendiri. Okey, cikgu lagi suka awak berdikari. Okey, Arisa dah jawab tadi kan? Okey, cikgu minta Auni Zara. Auni Zara, panjang pensel kat bawah ni sama dengan berapa wang shilling 10 sen? Okey, tolong kira.
Berapa Auni? Auni Zahra, berapakah panjang pensel? Boleh tak Auni? Okey, Auni cikgu bantu. Berapa panjang dia? Cuba kira ni. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Last sekali? Last sekali? 13. So panjang dia 13 lah Auni. Okey. Boleh Auni? Kita kira yang ini Auni sebab pensel ni sampai sini tau. Jadi kita kira berapa duit shilling sampai yang diperlukan biar dia sama panjang dengan pensel tu. Okey, senang je kan? Okey. Auni kena pandai kira yang ni tau. Nanti kalau tak pandai kira nanti susah Auni nanti. Sebab Auni kerja, Auni juga. Ya ke? Tak apalah. Auni kan boleh bilang. Ini Auni kena usaha sendiri sikit. Tak boleh harapkan mak je kena sama-sama dengan cikgu. Kalau tak faham kena tanya macam mana nak kira. Kita kira je duit shilling ni. Auni kan pandai bilang. Okey, so jawapan dia 13. Okey, ada 13 wang shilling. Okey, terima kasih. Cikgu minta murid seterusnya. Cikgu nak minta Dia Inara. Panjang berus gigi sama dengan berapa wang shilling? Berus gigi dekat atas ni. Dia sampai sini je. Sini je dia ambil. Cuba kira berapa berus gigi punya panjang. Dia Inara. 10. Bagus, 10. Very good, 10. Kita tengok kat sini siapa yang tak tahu membilang ataupun tak tahu macam mana nak dapat jawapan, tengok dekat depan. Okey, berus gigi dia start daripada sini. Kan? Sampai sini, betul tak? So kita kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan last kali ialah 10. Macam tu kira dia. Senang saja. Okey, kita dah selesai mengukur panjang ke-5 objek ini menggunakan wang shilling. Okey, sekarang tugas kita untuk membandingkan pula. Kita nak tengok siapa yang lagi panjang, siapa yang paling panjang, siapa yang paling pendek dan sebagainya. Okey, kita tengok. Latihan yang sama, muka surat 49 juga. Masih lagi gambar yang sama. Cuma soalan saja berbeza sikit. Okey, soalan dia. Bandingkan panjang objek di atas. Bateri, dia dah jawab dah soalan A ni. Bateri lebih pendek daripada gam. Betul lah, bateri 4 saja. Gam 7. Jadi mestilah bateri lebih pendek daripada gam. Okey, so soalan A dah jawab. Tak perlu jawab lagi lah. Okey, soalan seterusnya. Cikgu nak tanya Hafi. Hafi, bunga ros. Ni bunga ros lebih apa daripada berus gigi? Bunga ros lebih apa? Betul, panjang. Tulis kat situ panjang. P-A-N J-A-N-G jang, panjang. Bunga ros lebih panjang daripada berus gigi sebab bunga ros memerlukan 12. Berus gigi memerlukan 10. Jadi berus gigi pendek, bunga ros lah lebih panjang. Okey, soalan seterusnya, soalan C. Cikgu nak minta Irfan pula. Irfan, pensel paling ehem-ehem daripada semua objek. Apakah jawapan dalam kotak ini? Pensel paling apa? Irfan. Paling panjang. Bagus. Tulis kat situ panjang. Paling panjang kan? Okey. Pensel paling panjang daripada semua objek. Sebab kat sini pensel perlukan 13. Kan? Bunga mawar memerlukan 12. Berus gigi memerlukan 10.
Gam memerlukan 7, bateri memerlukan 4. So kita nampak dekat sini pensel lah yang paling banyak sekali duit shilling yang diperlukan untuk nak ukur dia. Sebab itulah kita panggil pensel ni lebih panjang daripada semua objek yang ada dekat dalam gambar ni. Okey, setakat tu boleh faham tak? Okey ke tak okey? Okey ke tak? Boleh faham kan? Senyap je. Faham. Boleh. Okey. Boleh kita pergi muka surat seterusnya. Muka surat 50 pula. Okey, murid-murid, kita teruskan pelajaran kita dengan muka surat 50. Lepas ni baru kita habis, kita akan buat kuis macam hari tu. Okey, buku aktiviti jilid 2 muka surat 50. Kali ini aktiviti 4, kita perlu mengukur objek menggunakan jubin. Nah ni jubin. Jubin tu maksudnya yang petak-petak ni lah. Maksudnya tinggi dia berapa petak tu maksud dia. Dia tanya berapa petak tinggi bagi lampu, bagi rak buku, bagi pasu, bagi meja. Okey, so kita ada 4 objek. Yang pertama ialah lampu, yang kedua ialah rak buku, yang ketiga ialah pasu, yang keempat ialah meja. Jadi semua barang-barang atau objek ini ada ketinggian yang berbeza dan mungkin sama. Okey, sekarang kita akan jawab soalan A dulu. Tinggi lampu sama dengan berapa petak atau berapa jubin? Okey, so lampu ni dia dekat sini. So maknanya dia tanya panjang dari atas ni sampailah ke bawah ni. Berapa petak dia perlukan? Okey tak? Semua kira. Cuba kira dulu berapakah panjang dia. Tapi cikgu akan pilih murid. Okey. Dah kira dah? Okey, cikgu akan pilih Mawar. Mawar, tolong cikgu, berapakah tinggi bagi lampu ni? Berapa jubin? 9. Okey, kita semak tengok betul atau salah jawapan Mawar. Okey, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, yang ni 8, yang ni 9. Betul. Jawapannya ialah 9 jubin. Tahniah kepada Mawar. Okey, seterusnya cikgu nak minta Putra. Putra, tinggi rak buku sama dengan berapa jubin? Rak buku yang ini Putra. Berapa tinggi dia? Dia sampai sini je. Berapa? Cuba kira Putra. 6. 6. Tengok ni. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, yang ni 5 dan sampai atas ni saja 6. So jawapan dia ialah 6. Okey, jadi cikgu ulang balik Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, 8, yang ni 9. Lepas tu jawapan dia 9. Okey, terima kasih. Jawapan dia ialah 6. Okey, soalan seterusnya. Cikgu nak tanya kepada murid berikutnya iaitu Sarah. Putri baru masuk. Putri baru masuk. Jadi cikgu tanya Putri Cikgu tanya Sarah dulu. Okey. Patutnya nama Putri, tapi Putri baru masuk. Putri buka buku aktiviti muka surat 50 ya. Okey, cikgu nak tanya Sarah. Tinggi meja sama dengan berapa jubin? Meja yang ini Sarah. 1. Bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia sampai sini je kan? So jawapan dia ialah 6. Betul. Terima kasih kepada Sarah. Okey. Soalan seterusnya kepada Syahira. Syahira, tinggi pasu, ni pasu sama dengan berapa jubin? 1. Berapa tinggi dia?
Cuba tengok ni pasu ni, cikgu kira 1, 2, lepas tu 3. Kemudian bagus, 5. Ada 5 1, 2, 3, 4, 5. Dia sampai sini je. Sebab itulah kita namakan dia sebagai 5 jubin. Tinggi pasu sama dengan 5 jubin atau 5 petak ni. Okey, bila kita dah kira dah, kita dah ukur dah panjang keempat-empat objek ni, barulah kita boleh banding siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah. Okey, soalan E, cikgu akan tanya Soalan E ni cikgu nak tanya, disebabkan Putri baru masuk, jadi cikgu nak tanya Putri lah. Putri tak pernah jawab Putri mungkin kena jawab semualah. Boleh Putri jawab 3-3 ni. Sebab kesian Putri baru masuk, nanti markah dia rendah. Okey, Putri jawab soalan E, F dan G semua sekali. Putri ada sama dengan cikgu tak? Putri ada? Ada. Okey, Putri sama-sama dengan cikgu Apakah objek sama tinggi dengan apa? Apa sama tinggi dengan apa? Cuba awak tengok siapa tinggi dengan siapa. Sama tinggi. Siapa dia? Benda apa? Meja dengan almari. Meja dengan almari. Sebenarnya nama dia rak buku tau. Okey, tak apa, boleh je tulis. Rak buku dulu. Rak buku sama tinggi dengan meja. Ataupun boleh je letak meja dulu. Tak kisah mana-mana. Tapi mesti rak buku sama tinggi dengan meja. Ataupun meja sama tinggi dengan rak buku. Dua-dua betul. Okey, gunakan nama dia yang sebenar. Sebab kat sini dia tulis rak buku, yang ni dia tulis lampu, yang ni dia tulis meja, yang ni dia tulis pasu. Kena letak nama dia lah. Jangan letak nama lain. Almari tak ada dalam cerita ni. Okey, memang nampak macam almari ni, tapi ni sebenarnya rak buku. Okey, rak buku sama tinggi dengan meja. Terima kasih kepada Putri. Putri akan jawab soalan F dan G pula. Apakah yang paling rendah? Putri, soalan F, apakah paling rendah? Pendek lah maksudnya. Pasu. Okey, tulis kat situ pasu. P-A-S-U-S-U. Pasu. Okey, pasu lebih rendah. Sebab pasu hanya 5 jubin sahaja. Okey, soalan terakhir untuk Putri juga. Apakah yang paling tinggi? Lampu, rak buku, meja atau pasu? Putri, apakah yang paling tinggi? Lampu. Okey, tulis kat situ. Lampu. L-A-M lampu. Lampu. Sebab lampu perlukan 9 jubin. Dia yang paling tinggi sekali daripada objek-objek yang ada dalam gambar yang diberikan pada aktiviti 4. Okey, dah selesai dah soalan aktiviti 4. Senang ke susah? Senang ke susah? Senang je. Okey, sekarang kita nak pergi kepada Cikgu, Auni dah siap. Auni dah siap. Kejap lagi kita tengok betul tak jawapan Auni. Okey, kita tengok dulu latihan muka surat 51 pula. Okey, semalam cikgu ada cakap. Okey, semalam cikgu ada cakap sediakan duit 5 sen kan? Ada tak duit 5 sen? Siapa ada? Kalau siapa ada, keluarkan duit 5 sen. Siapa yang ada, keluarkan duit 5 sen, letak atas meja. Letak atas meja. Kena ada lebih kurang. Saya tak ada. Kalau tak ada, tak apa. Kalau tak ada. Okey, kalau siapa yang tak ada, tengok cikgu macam mana kita bilang. Okey, pertama sekali, bila kita nak ukur panjang, aktiviti 5, kita mesti mengukur menggunakan objek yang disediakan, iaitu duit 5 sen. Okey, lengkapkan jadual. Okey, disebabkan ada murid yang tak ada, so cikgu dah sediakan dah dia punya duit dia. Nampak ni cikgu dah sediakan duit dia. Cikgu tahu mungkin ada yang tak ada ni. Tu yang cikgu dah buat awal-awal. Okey, sekarang ni duit 5 sen ni kita letak dekat atas dia. Okey, bila kita letak dekat atas pelekat nama ni atas sekali ialah tanda nama Nur Arisha. Nur Arisha. Okey, cikgu nak tanya, pelekat nama Nur Arisha ni
Berapakah panjang duit shilling 5 sen? Siapa boleh beritahu cikgu? Berapa? 3. 3. Tulis 3. 6. 3. 1, 2, 3. Nampak ni? 1. Okey, mungkin ada yang tak nampak. Cikgu guna warna lain. Okey, 1, 2, 3. Maksudnya kita perlukan 3 duit shilling untuk nak ukur nama, tanda nama Nur Arisa. Tu maksud dia. Bukan Arisa Nazmin Arisa Nazmin ada kat dalam kelas kita. Okey, so tulis dekat dalam kotak tu tanda nama kita perlukan 3. Tulis kat situ bilangan dia 3. Okey, seterusnya pensel. Siapa yang ada duit shilling kira sendiri. Kira sendiri menggunakan duit shilling yang ada. Cuba letak atas buku tu. Cuba ukur berapa. Okey, sekarang cuba tengok dekat dalam gambar cikgu ni. Ada berapakah duit shilling 5 sen bagi pensel? Pensel? 5. Okey, tulis kat situ 5. 5 Ini pensel ni. Yang atas ni pensel. Yang bawah ni bukan pensel. Okey. Macam mana nak kira dia? Senang saja. Ni 1, 2, 3, 4 dan juga 5. So kita perlukan 5 wang shilling 5 sen untuk nak ukur pensel ini. Okey, betul tak? Awak siapa yang ada duit shilling, betul tak dapat 5? Betul. Betul tak dapat 5? Dia ukur panjang macam cikgu buat ni dapat 5. Sama panjang dengan 5. Betul tak? Siapa yang ada duit shilling, mesti dia tahu nak letak atas. Dia letak atas buku, dia letak, dia susun panjang. Betul tak dapat 5? Betul. Betul. Okey, yang ada tu senang lah. Okey, soalan seterusnya. Berapakah panjang postcard? Allahu Akbar. Sorry Postcard tu ialah yang macam... Okey, sekejap kena tulis balik. Okey, postcard tu ialah yang macam kertas tu. Yang ada Malaysia gambar bunga raya tu. Ni nama dia postcard. Okey, yang gambar bunga raya ada tulis Malaysia tu. Ini nama dia postcard. Cuba ukur berapa panjang dia? 3. Okey, 3. Tulis kat situ 3. Tulis kat situ 3. Macam mana kita bilang? Okey, 1. Okey, nanti cikgu ambil kadiran. Lambat masuk ni. 1, 2, 3. So, kita perlukan 3 duit shilling 5 sen untuk nak ukur lebar bagi postcard. 3 duit shilling Okey, tulis kat dalam jadual. Okey, nanti cikgu ambil kehadiran yang baru masuk ni. Kejap lagi. Okey, 3 Okey, sekarang kita nak ukur seterusnya stem. Stem yang ini. Yang ada gambar burung tu. Berapakah panjang stem? Berapa? 1. Okey, tulis 1. Tulis 1. Okey, macam mana dapat 1? Kita kira pun nampak lah nombor 1 kan. 1 je duit shilling. 1 je. Sebab tu kita tulis 1. Okey, tulis dekat situ 1 Stem kita perlukan 1 saja duit shilling 5 sen. Okey, soalan yang terakhir. Berus lukisan. Berapakah bilangan 5 sen? Cikgu dah buat dah. Berapa? 6. Tulis kat situ 6. Siapa yang ada duit shilling, dia bolehlah belajar sama-sama guna dengan cikgu. Yang tak ada duit shilling, dia kena tengok gambar je lah. Bosanlah sikit. Kalau ada duit shilling, awak boleh test. Awak boleh cuba sendiri. Okey, so kita perlukan 6. 1, 2. Lambat yang baru masuk ni. Dah nak habis kelas dah. 2, 3, 4, 5 dan last kali ialah 6. Okey, tuliskan dekat dalam jadual tu 6. Tulis dekat dalam jadual 6.
Okey, so kita dah lengkapkan dah berapa bilangan duit shilling 5 sen bagi mengukur objek yang telah diberikan. Okey, sekarang kita nak banding. Sekarang kita dah ukur, tadi kita dah ukur kan? Menggunakan duit shilling 5 sen kan? Okey, sekarang kita nak banding pula. Siapa? Ni cikgu dah tuliskan jawapan dia. Kita nak bandingkan siapa yang lebih panjang, siapa yang lebih pendek dan sebagainya. Okey, soalan 2. Bandingkan objek yang diukur di atas. Maksudnya inilah yang kita ukur tadi. Garis jawapan yang betul. So ada 3 soalan, cikgu akan pilih 3 orang. Soalan A. Berus lukisan lebih apa dia? Panjang ke pendek daripada pensel? Okey, so cikgu pilih murid. Cikgu nak minta okey, kita minta random lah. Okey, cikgu nak Putra. Berus lukisan. Ni berus lukisan ada 6 lebih panjang ke daripada pensel ke atau lebih pendek daripada pensel? Lebih panjang. Betul. Tulis gariskan perkataan lebih panjang. Sebab berus lukisan perlukan 6. Tetapi pensel hanya perlukan 5 saja. Jadi 6 dengan 5, 6 lagi besar lah kan. So 6 lagi panjang lah. 6 tu lagi besar dari nombor dia. Maksud 6 tu lagi banyak. So 6 tu berus lukisan lagi panjang. Okey, terima kasih pada Putra. Soalan kedua. Siapa ni? Ding dong. Auni Zahra. Tanda nama. Tanda nama tu yang ada tu name tag tu lah. Tanda nama lebih apa? Panjang ke atau lebih pendek daripada pensel? Tanda nama 3, pensel 5. Jadi tanda nama ni lebih panjang ke lebih pendek? Tanda nama ni 3 je. Cuba awak tengok. Ni tanda nama 3. Pensel 5. Jadi tanda nama tu lagi panjang ke lagi pendek? Tanda nama Lebih apa? Tanda nama tu 3 je. Lebih panjang? pendek. Lebih pendek lah kan. Sebab tanda nama dia 3 je. 1, 2, 3. Kalau pensel 1, 2, 3, 4, 5. Kan nampak lagi panjang? Kenapa? So tanda nama lebih pendek. Kenapa tu? Okey. Soalan terakhir. Cikgu nak minta Adriana Syaura. Okey, soalan penutup. Adriana, postcard. Postcard lebih lebar ke atau kurang lebar daripada stem? Lebih ke kurang? Adriana, postcard 3. Postcard 3. Stem 1. Nampak tak? Postcard 3. Stem dia 1. Jadi postcard tu lebih ke lebar ke atau kurang lebar? Postcard tu 3. Stem tu 1. Postcard tu lebih ke kurang? Cuba tengok postcard. Cuba tengok postcard. Lebih ke kurang? Lebih. Postcard tu lebih ke kurang? Cikgu nak jawapan awak, Adriana. Lebih ke kurang? Lebih. Lebih. Adriana cuba tengok ni. Postcard ni dia perlukan 3. 1, 2, 3. Okey, stem dia perlukan 1 je. Jadi postcard ni lebih. Postcard ni nama dia lebih sebab dia banyak. Dia lagi panjang daripada stem. Kita sebut lebih lah. Lebih tu maksudnya banyak atau lagi banyak lah, lagi lebih lah. Maksudnya banyak, besar macam tu lah, lebih kurang. Tu kita sebut lebih. Jadi jawapan dia postcard ni lebih daripada stem. Stem ni sikit.
atau kita panggil sebagai kurang. Stem kita sebut kurang sebab dia satu je. Postcard ni lebih, dia ada 3. Okey, jangan confuse kat situ. Okey, kita dah selesai dah menjawab semua soalan. Okey, ada murid yang baru masuk. Ting tong, kenapa lambat sangat masuk ni? Okey, cikgu nak ambil kehadiran dulu sebelum cikgu pergi kepada soalan kuis. Kita ada lebih kurang 15 minit lepas tu kita habis. Okey, cikgu nak tanya siapa yang baru masuk tu? Fairuz Fairuz baru masuk kan? Fairuz ada? Fairuz? Senyap je ni. Fairuz ada? Ada. Okey, Fairuz ada. Okey, siapa lagi yang baru masuk? Tadi yang ketik ramai 2 3 4 orang masuk ni. Cuba cek balik. Siapa nama dia tak bertanda, maksudnya dia tak datang tau. Siapa yang baru masuk bagi tahu cikgu? Ada tak? Tak ada Ni saja boleh tengok kan nama sendiri kan? Okey, tak apa, nanti kita tengok baliklah kehadiran mana yang masuk lambat ni. Okey, nanti cikgu sebut nama. Okey, kita dah selesai dah menjawab soalan dalam buku aktiviti. Okey, kali ni cikgu nak share awak link untuk kita masuk pula aktiviti secara dalam talian, dalam game pula ni. Okey, kita nak daftar. Tolong daftarkan nama. Okey, cikgu akan share dalam grup juga. Okey, tolong daftarkan nama masing-masing. Cikgu boleh tak Auni nak buat? Boleh, tapi Auni tak boleh buat. Auni buat lambat. Nanti tak bolehlah join pertandingan. Tapi dapat markah juga. Okey, sekarang kita buat pertandingan. Okey, rugi sikit lah. Kita nak tengok siapa menang kan. Okey, tak apa. Dah nak buat macam mana kan. Dah tak sempat kan. Tak boleh nak masuk kan. Okey, sekarang ni kita dah ada 2 orang. Okey, cikgu akan masukkan link dalam tu. Siapa yang boleh masuk, masuklah. Okey, yang tak boleh tak apalah, nak buat macam mana. Okey, link Battle of Mathematics. Cikgu boleh tak Auni nak keluar? Auni nak keluar? Auni tengoklah dulu. Kawan-kawan tengok siapa yang menang. Okey. Lagi keluar. Sekejap lagi. Okey, kita tunggu dulu. Okey, setakat ni kita ada berapa orang ni? Okey, cikgu nak tengok bunyi pap tu. Okey, setakat ni kita dah ada 7 orang. Cikgu tunggu sampai 10 orang baru cikgu start. Okey, kita perlukan 3 orang lagi. Okey, 8 orang. 9 orang. Satu lagi. Siapa lagi seorang nak masuk ni? Daftarkan nama anda sekarang. Kita akan tengok siapakah yang akan menjadi johan bagi pertandingan Battle of Mathematics membanding. Okey, dah cukup dah 10 orang. Okey, cikgu rasa semua orang dah tak sabar dah nak menjawab. So, jawab dengan hati yang tenang. Jangan nak gelojo-gelojo, nak cepat siap. Lepas tu salah. Baca soalan tu betul-betul. Soalan tu dia nak jawapan apa. Jangan laju-laju. Baca je. Lambat sikit pun tak apa. Yang penting jawab dengan betul. Okey, kita mula sekarang. 1, 2, go!
Okey, baiklah, setakat ini murid yang mendahului ialah Putra, diikuti dengan Nur Syahira dan juga Sarah Aisyah, tempat ketiga. Okey, setakat ini kita dapat lihat Putra mendapat kedudukan pertama diikuti oleh Syahira dan juga Sarah Aisyah. Okey, nampaknya Sarah Aisyah memecut kedudukan Syahira. Sarah sekarang tempat kedua dan Syahira Dania tempat ketiga. Tapi kita tak boleh nak buat analisis sekarang kerana ada lagi murid-murid lain yang sedang menjawab. Adakah mereka dapat memecut murid-murid lain Okey, setakat ini Nur Syahira Dania memecut kedudukan Nur Sarah Aisyah dengan tempat kedua sekarang. Sarah Aisyah tempat ketiga, Putra masih lagi di tempat pertama. Nampak kedudukan menaik dan menurun di situ. Nur Arisa kemungkinan dapat memecut sekiranya tidak ada salah. Okey, Nur Arisa di situ dan juga di Syifa Ariana juga tidak ada salah. Okay, jawab dengan berhati-hati, tidak perlu cepat-cepat, nanti jadi salah banyak. Relax Okey. Di sini kita dapat lihat kedudukan masih lagi sama, di mana Putra masih lagi mengungguli carta dengan tempat pertama, diikuti oleh Nur Syahira Dania dan juga Sarah Aisyah. Ada berlakunya pertembungan ataupun perlawanan antara Nur Arisa dan juga Syifa Ariana. Oh, nampaknya okey, kedudukannya tidak lama. Okey, Mawar Humaira menaik ke tempat kedudukan ke-6 sekarang. Hafiz Ikram juga kedudukan ke-6 kini. Nur Arisa kedudukan ke-4. Okey, nampaknya Putra telah selesai menjawab semua soalan. Jadi kita akan tengok adakah ada murid lain yang dapat mencabar kedudukan Putra. Kita akan tengok sebentar saja lagi. Nampaknya Nur Syifa Ariana dan juga Nur Arisa nampak tenang di situ. Okey, Sarah mendapat kedudukan kedua. Pada murid-murid yang dah selesai, boleh tengok dekat Google Meet, tengok kedudukan rakan-rakan dan juga kedudukan markah awak ya. Okey, kita tengok kedudukan sekarang. Tempat pertama masih lagi diungguli oleh Putra. Tempat kedua Nur Sarah Aisyah dan tempat ketiga Nur Syahira Dania.
Syifa Ariana hanya berpuas hati dengan kedudukan keempat, manakala Arisa juga masih lagi kedudukan kelima. Adakah Dia Inara dapat memecut Nur Arisa? Kita akan tengok sebentar saja lagi. Mawar kedudukan ke-8 sekarang. Nur telah dipecut oleh Hafiz Ikram. Okay, murid-murid yang dah selesai boleh tengok dalam Google Meet. Kita tunggu lagi sikit masa, dalam 4 minit lagi kita habiskan kelas kita. Kita tengok rakan-rakan kita berada di manakah mereka berada sekarang. Okey, nampaknya Ifan Naufal agak tercorot pada hari ini Kenapa Ifan Naufal? Okey, tidak mengapa. Kita tengok lagi murid-murid yang lain. Okey, nampaknya tinggal lagi sikit sahaja. Okey, kedudukan masih lagi tidak dapat dicabar Nampaknya Putra masih lagi mengungguli. Tempat kedua Nur Sarah Aisyah dan tempat ketiga Syahira Dania. Kalau tengok dari sini nampaknya mungkin akan memecut sama ada Putri Balkis dan Fairuz. Adakah mereka dapat memecut kedudukan Putra Sarah dan Nur Syahira Dania? Kita akan tengok tak lama lagi Okey, murid-murid semua yang dah selesai, cikgu ucapkan tahniah dan terima kasih atas pelibatan awak dalam PDPR kita bilangan ke-30 hari ini. Okey. Okey, sebelum cikgu tamatkan ni, cikgu akan tamatkan recording dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.